Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Tarik Muhammad bin Gulam Muhammad, nomor matriks B0921100534. Hari ini kumpulan kami akan bentangkan aplikasi falsafah sejahtera dan isu semasa. Falsafah bermaksud sesuatu ilmu yang mendasar kepada makna sebenar sesuatu perkara sehingga jelas akan makna serta tujuannya. Sejahtera itu merujuk kepada gaya kehidupan yang lestari, melaksanakan program yang berterusan, adaptasi nilai-nilai murni dalam amalan kehidupan keseharian, serta mengubah sikap dan tingkah laku manusia. Sejahtera juga adalah perjalanan kesejahteraan masyarakat yang diinginkan dengan kerjasama semua pihak untuk mencapai masyarakat yang berteraskan gaya hidup lestari. Aplikasi falsafah sejahtera adalah satu cara untuk semua orang boleh mencapai kesejahteraan, sejagat dengan merungkai masalah dalam sesuatu aspek tertentu, seperti keharmonian rakyat dan kestabilan ekonomi. Objektif aplikasi falsafah sejahtera dan isu semasa ialah membincangkan tentang aplikasi falsafah sejahtera dan isu semasa. Kedua, memahami hubungan ekologi, kebebasan dan hak asasi, sains, teknologi dan inovasi falsafah sejahtera. Yang ketiga, mengkaji perkembangan isu semasa falsafah sejahtera di dalam negara. Terdapat 4 aplikasi falsafah sejahtera yang ingin dibincangkan, iaitu ekologi, kebebasan dan hak asasi, sains, teknologi dan inovasi, dan akhir sekali isu-isu etika. Ekologi ialah salah satu cabang sains, yaitu mengkaji habitat dan interaksi antara benda hidup dengan alam sekitar. Ia juga meliputi kajian hubungan antara organisma dengan persekitaran dan juga hubungan dalam kalangan kumpulan organisma itu sendiri. Ekologi pembangunan negara dikaitkan dengan cara hidup dan persekitaran tempat tinggal sesuatu masyarakat. Persekitaran yang baik dan teratur dapat memastikan masyarakat hidup dalam kalangan sejahtera. Prinsip ekologi adalah kajian mengenai komponen-komponen yang terdapat di permukaan bumi, yaitu tumbuhan, haiwan, dan juga manusia yang tinggal bersama dengan komuniti yang saling berkaitan dan saling memerlukan. Tidak sahaja menekankan organisma tetapi tenaga yang menggerakkan dan bahan kitar, sama ada litosfera, hidrosfera, dan atmosfera. Oleh sebab itu, bidang ekologi boleh dilihat sebagai satu kajian mengenai struktur dan fungsi alam semula jadi. Terdapat dua pendekatan ekologi, iaitu pertama pendekatan deskriptif, menerangkan tentang sejarah alam semula jadi, sebagai contoh sebaran haiwan dan tumbuhan. Yang kedua, pendekatan fungsional, menekankan saling kaitan di antara pelbagai komponen ekosistem. Terdapat beberapa kepentingan ekologi bagi kemajuan negara, antaranya kekayaan pelbagai biodiversity. Ini memberi sumbangan pendapatan dan keuntungan untuk menghasilkan ubat-ubatan seperti tumbuhan herba dan gamat. Selain itu, pemeliharaan biodiversity membekalkan makanan dan minuman kepada masyarakat. Flora dan fauna yang terpelihara membekalkan makanan yang secukupnya kepada manusia. Kesan tidak keseimbangan ekologi terhadap masyarakat adalah kegagalan untuk memberi perhatian kepada keseimbangan ekologi, membawa kepada bencana alam yang tidak dapat dielakkan. Kesan daripada tidak mengambil berat tentang ekologi boleh menyebabkan banyak senario kehidupan negatif, seperti kelaparan dan peperangan air boleh timbul. Ini menyebabkan kesejahteraan tidak boleh dicapai dalam sebuah masyarakat. Langkah untuk membina negara maju dan sejahtera melalui ekologi adalah pertama, memelihara habitat flora dan fauna supaya tidak berlaku kepupusan spesies. Kedua, menggunakan hasil hutan secara bermanfaat. Ketiga, berusaha menyederhanakan suhu bumi. Keempat, mengelakkan hakisan tanah dan tanah runtuh yang boleh mengancam nyawa. Kelima, mengekalkan khazanah hutan flora dan fauna untuk generasi masa depan. Keenam, mengurangkan bahan pencemaran supaya tidak menjejaskan hasil pendapatan negara. Dan terakhir sekali, menggunakan hasil bumi secara bermanfaat. Sekian daripada saya, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Batrisha Ibani binti Syamsul Farizal. Nama matrik saya B09211044.
saya akan membentangkan kebebasan hak asasi seperti Pemasyuran Kemerdekaan tahun 1957, dan bahawasanya kerana perlembagaan persekutuan yang tersebut itu, maka ada disediakan syarat untuk menjaga keselamatan hak-hak dan keutamaan duli-duli yang maha mulia, raja serta hak asasi dan kebebasan serta rakyat dan untuk memajukan persekutuan Tanah Melayu dengan aman dan damai, serta teratur sebagai sebuah kerajaan yang mempunyai raja yang berperlembagaan yang berdasarkan demokrasi cara parlimen. Seterusnya, Pemasyuran Kemerdekaan 1957. Pemasyuran Kemerdekaan meletakkan asas penting pembentukan negara, raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen yang meletakkan hak-hak serta kebebasan rakyat dan pemerintahan yang dipandu undang-undang tertinggi iaitu perlembagaan. Seterusnya, apa itu kebebasan dan hak asasi? Hak asasi manusia wujud dalam masyarakat yang mementingkan nilai-nilai demokratik seperti kebebasan untuk bercakap, berekspresi dan bebas untuk mengutarakan pemikiran. Demi menjamin setiap individu memiliki hak ini tanpa diskriminasi, semua orang harus dilayan sama rata, tidak mengira agama, bangsa dan keturunan. Sebagai sebuah negara demokrasi berparlimen, Malaysia memiliki perspektifnya tersendiri. Kebebasan asasi di Malaysia lebih bersifat kebebasan yang dikawal dan terbatas oleh kerana pelbagai fahaman politik, agama, etnik dan keturunan. Ini semua bertujuan untuk menjamin keharmonian dan ketenteraman masyarakat. Seterusnya, konsep hak asasi manusia. Konsep hak boleh dibagikan pada dua, iaitu hak semula jadi dan hak sivil. Hak semula jadi ialah ada cara secara automatik sejak lahir. Hak kepada hidup bebas, anggota badan dan harta. Seterusnya, hak sivil, hak yang diperolehi seorang warga negara bagi sesebuah negara melalui kuasa undang-undang. Sebagai contoh, seorang rakyat Malaysia yang berumur 21 tahun memiliki hak untuk mengundi apabila mencapai tahap umur tersebut. Akhir sekali, peruntukan penting dalam perlembagaan persekutuan. Terdapat 5 perkara utama yang sering dibahaskan dan dibincangkan kerana ia sering menjadi persoalan kepada pencabulan hak asasi di negara kita. Perkara-perkara tersebut ialah perkara 5, kebebasan diri; perkara 8, kesamarataan; perkara 9, larangan buang negeri dan kebebasan bergerak; perkara 10, kebebasan bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zairul Kuzairi bin Lumare, bernombor metrik B0921104449. Saya hari ini ingin sambung dengan bahagian sains, teknologi dan inovasi. Yang pertama, definisi sains. Perkataan sains berasal daripada bahasa Inggeris iaitu science. Sains dari bahasa Latin scientia yang bermaksud pengetahuan, manakala dalam bahasa Arab pula ialah al-am yang bererti tahu. Dari segi istilah, sains dalam hal ini merujuk kepada sebuah sistem untuk mendapatkan pengetahuan yang menggunakan pengamatan dan eksperimen untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di alam. Sains Islam ialah berasaskan wahyu dan akal penyelidikan dan penemuan yang menggunakan kaedah-kaedah tertentu yang tidak bercanggah dengan syarak. Antara contoh ialah sains propedeutik, sains syariah dan sains falsafah. Contoh-contoh sains dalam Al-Quran. Peredaraan matahari dan bumi. Para saintis telah mengkaji dan membuat kesimpulan bahawa planet-planet mengelilingi matahari dan bulan mengelilingi bumi. Kejadian manusia. Ahli biologi dunia menemui bahawa penciptaan manusia adalah terjadi dengan gabungan sperma dan ovum yang membentuk zigot. Yang ketiga, cap jari. Manusia telah wujud sekian lama dan jumlah berbilion. Namun fakta mengenai cap jari manusia sangat ajaib kerana setiap manusia mempunyai cap jari yang berlainan. Contoh sains dari sains dalam kehidupan.
Ibn Sina ia menunjukkan penyakit baru dan puncanya antaranya ialah pengaruh kuman dalam penyakit, jangkitan virus seperti TB dan juga penyakit seperti rubella, alahan, cacar dan penyakit jiwa. Dalam bidang perubatan, sains membantu mempertingkatkan taraf kesihatan manusia melalui penciptaan pelbagai dan peralatan canggih untuk mengesan dan merawat penyakit berbahaya pada masa kini. Sebagai contoh, CT scan digunakan untuk melihat organ yang tidak normal dalam badan manusia. Definisi teknologi. Teknologi berasal daripada bahasa Inggeris iaitu perkataan teknologi, berasal dari Greek iaitu teknologia, tekne, yang bermaksud seri kemahiran, rekaan, dan logia yang bermaksud pembelajaran, kajian. Manakala dari segi istilah pula, teknologi merupakan satu konsep yang luas dan mempunyai lebih daripada satu tarifan. Antaranya ialah pembangunan dan penggunaan alatan, mesin dan proses untuk menyelesaikan masalah manusia. Seterusnya, teknologi dalam Islam ialah satu cabang ilmu praktikal untuk mencapai tujuan praktikal sebenar bertunjangkan tauhid kepada Allah, ialah seimbang antara satu sama lain yang dilaksanakan mengikut sistem etika Islam yang mewujudkan keadilan dan dipertanggungjawabkan kepada manusia sebagai khalifah Allah untuk menggunakan alam tabi'i dengan baik. Contoh teknologi. Teknologi informasi menggunakan perkakasan dan perisian peranti untuk mengumpul data, menyimpan, mengolah dan menyajikannya secara lebih tepat. Peranti tersebut boleh menghantar maklumat dengan lebih lengkap. Yang kedua, teknologi komunikasi memudahkan manusia bertukar maklumat antara satu sama lain dengan lebih cepat dan mudah. Nombor tiga, teknologi pendidikan. Di dalam pendidikan, teknologi dapat membantu proses pengajaran antara guru dan pelajar menjadi lebih efektif dan efisien. Sebagai contoh, alat peraga antariksa, peralatan laboratori dan aplikasi pembelajaran dalam talian. Yang keempat, teknologi pertanian membantu menghasilkan produk pertanian yang lebih berkualiti tinggi dengan cara yang lebih mudah dan jangka waktu masa yang singkat. Sebagai contoh, melakukan kahwin silang antara tumbuhan dan merawat agar buah-buahan yang dihasilkan lebih besar dan banyak. Definisi inovasi. Inovasi ialah kaedah mencari jalan untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan yang lebih baik, sama ada melalui pengubahsuaian atau penambahbaikan. Ia adalah hasil cetusan idea-idea yang kreatif dan inovatif dalam mana-mana aspek kerja yang dapat meningkatkan kualiti dan produk organisasi. Idea-idea ini boleh merangkumi apa-apa perubahan dalam bentuk sistem dan prosedur, kaedah dan cara bekerja maupun pengenalan teknologi. Contoh inovasi pengangkutan yang kita gunakan pada masa kini iaitu kereta api elektrik, kapal terbang dan kenderaan hybrid yang mampu memendekkan jarak perjalanan, mengurangkan kesesakan lalu lintas dan mengurangkan penggunaan minyak. Yang kedua, menggunakan telefon tanpa wayar yang memudahkan manusia saling berhubung antara satu sama lain. Yang ketiga, lebuh raya yang dibina bertujuan memudahkan dan mempercepatkan tempoh perjalanan dari satu destinasi ke destinasi yang lain. Yang keempat, pembinaan dan rekaan bangunan pencakar langit yang unik bertujuan menempung keperluan masa kini. Yang terakhir, iaitu kepentingan sains, teknologi dan inovasi. Yang pertama, memudahkan pergerakan manusia. Yang kedua, memelihara dan memelihara alam sekitar. Yang ketiga, meningkatkan sektor pendidikan. Yang keempat, meningkatkan hasil pertanian dan agrikultur. Yang kelima, memudahkan berkomunikasi antara manusia. Dan yang terakhir, menyumbang komunikasi antara manusia. Assalamualaikum, salam sejahtera. Nama saya Abang Muhammad Fikri bin Abang Asnan. Saya belajar BMMH Section 1/2. Hari ini tajuk pembentangan saya adalah isu-isu etika. Bagi saya memulakan pembentangan saya ini, saya akan menerangkan isu-isu etika ni atau membentangkan isu-isu etika ni dalam berbentuk contoh situasi ataupun
isu yang kehidupan manusia lalui seharian. Maksud etika itu akan saya terangkan dalam pengenalan, dan contoh-contoh etika ataupun isu yang manusia lalui itu saya akan terangkan berbentuk dalam situasi seperti masalah yang manusia lalui dan tidak dapat diterangkan dalam berbentuk fakta sejarah mengikut pemahaman saya. Okey, saya akan memulakan dengan pengenalan, iaitu merupakan isu-isu etika itu merupakan tingkah laku yang berkait rapat dengan nilai-nilai atau norma dalam sesebuah masyarakat. Poin kedua, merupakan sesuatu cabang yang membicara tentang perilaku manusia atau mempelajari tentang baik dan buruk. Etika itu juga selalunya dibiasakan dengan banyak istilah lain seperti moral, norma dan etika. Perkataan etika itu juga berasal daripada Yunani kuno, iaitu ethos, merupakan bentuk tunggal yang biasa memiliki banyak erti seperti tempat tinggal yang biasa. Okey, beralih ke slide seterusnya. Objektif. Objektif pembentangan ini menerangkan apakah itu isu etika dalam kehidupan manusia. Yang kedua, memastikan bagaimana mengenal pasti apakah itu isu-isu tersebut timbul. Yang ketiga, menyampaikan cara-cara menyelesaikan faktor tersebut. Slide yang seterusnya lagi, isu etika dalam kehidupan manusia. Poin saya dalam slide ini adalah isu etika dalam kehidupan manusia, iaitu yang pertama, isu yang tengah hangat di dunia adalah wabak COVID-19 ataupun coronavirus. Itu adalah isu. Maka kita sebagai manusia ambil langkah atau menyediakan etika bagaimana kita menghadapi situasi tersebut dalam berbentuk SOP, dalam berbentuk langkah-langkah keselamatan, langkah-langkah mengelak penyakit ini tersebar luas. Okey, isu yang kedua, poin form yang kedua adalah etika yang manusia kena lalui dan amalkan sebagai norma baru. Slide yang seterusnya, berdasarkan objektif tersebut, mengenal pasti bagaimana. Yang pertama, mengenal pasti bagaimana isu-isu timbul. Yang pertama sekali, isu-isu tersebut timbul melalui sosial media, internet, majalah, berita harian dan surat khabar. Itu adalah salah satu contoh di mana orang ramai ataupun masyarakat ambil tahu tentang isu semasa. Dan yang kedua adalah ahli keluarga, kejiranan atau secara masyarakat. Yang ketiga adalah status laporan pihak berkuasa, iaitu televisyen, buletin utama. Okay. Slide yang seterusnya adalah menyelesaikan faktor isu tersebut. Berdasarkan isu penyakit COVID-19 tersebut, kerajaan kita telah menyediakan SOP. Pihak KKM atau MKM telah menyediakan SOP, Standard Operation Procedure, langkah-langkah prosedur untuk menindas ataupun menjauhi daripada penyakit ini. Yang kedua, kerajaan kita, negara kita dan dunia dan WHO dan atau pihak berkuasa telah mencipta satu vaksin bagi membenteras penyakit COVID-19. Yang ketiga adalah PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Itu adalah salah satu contoh etika yang diambil alih oleh kerajaan kita bagi mengelakkan penyakit tersebut, iaitu penyakit itu dikatakan sebagai isu-isu, dan etika kita adalah Perintah Kawalan Pergerakan. Itu adalah maksud isu-isu etika. Yang terakhir sekali adalah gaya kehidupan 4.0, iaitu kehidupan norma baru, bahawa kita menyediakan sekolah secara talian, secara online, bekerja secara dari rumah sendiri, work from home dikatakan, meeting melalui laptop, handphone dan sebagainya. Kita mempergunakan sebaik mungkin teknologi yang sedia ada di gaya hidup kita yang norma baru ini. Kesimpulannya, memahami konsep dan paradigma menyeluruh ilmu falsafah amat penting bagi melahirkan masyarakat berfalsafah sejahtera, bertunggakkan kepercayaan kepada Tuhan. Sekian, terima kasih.